Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan investors and traders? Alumni sekalian. Apa khabar semua? Baiklah, hari ini hari Khamis, malam Jumaat, 12 hari bulan 8, 2021. Okay, anda bersama saya, Coach Fakrul. #trade secara tenang. Baik, hari ini kita teruskan dengan sembang kencang saham kita, segmen kita. Biasanya kita nanti-nantikan untuk saham apa yang nak direviewkan ya. Tapi sebelum tu, saya ada beberapa saham. Ada 4 saham hari ni nak review. Okay, tapi sebelum tu, kita tengok ni sebelum kita run through saham-saham kencang yang boleh kita perhatikan nak review saham apa. Okay, ada 4 saham tu. Apa kata tuan-tuan dan puan, love, like and share dulu. Kemudian tag nama kawan anda yang nak belajar saham, ataupun kalau tak nak tag, share lah video ni Share. Okay. Share dulu. Hari esok hari Jumaat, 13 hari bulan esok. Okay, so minggu ni kita punya pasaran agak terganggu. Memang terganggu pun dengan keadaan politik semasa. Dengan keadaan politik semasa. Jadinya, kita kena berhati-hati di dalam setiap perdagangan kita. Okay, kita kena berhati-hati. Pergolakan politik ini kalau dilihatkan hampir sampai ke puncaknya. Okay, so dia macam dah nak meletup lah dah nak meletup orang kata, dah nak sampai ke puncaknya. Okay, jadinya tuan-tuan pun kena tahulah apa tindakan, apa strategi, apa perancangan anda jika berlakunya penukaran Perdana Menteri. Dan hari ini kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin berjumpa dengan Datuk Seri Haji Hadi Awang hari ini dekat tempat dia kat sana untuk berbincang lah. So kita tahu apa isi dia. So lately, semalam, malam tadi dan sebagainya, hari-hari ada perjumpaan dengan Perdana Menteri oleh menteri-menteri, ahli-ahli parlimen, sokongan Perikatan Nasional, yang mana menteri-menteri ni berjumpa, berbincang, buat meeting dengan Perdana Menteri setiap malam. Setiap malam ada saja setiap hari, setiap malam. Okay, sejak hari itulah, sejak hari minggu ni lah start banyak. Okay, so macam mana? Susah agaknya. Kalau hari pertama, tak silap saya hari Sabtu ke apa hari apa yang dia umumkan yang 2 dos tu. Hari Sabtu ke hari Ahad. Mereka umumkan 2 dos dah boleh dine in dekat restoran dan sebagainya kan. Bermula hari Selasa. Hari Selasa tu Ma'al Hijrah, kena dengan tarikh Ma'al Hijrah lah. Kan? Kena dengan tarikh Ma'al Hijrah. So, hari Selasa dah start dah kan. Hari Selasa dah start episod barulah dalam darurat dah tak ada. Dalam PKP 3.0 ni episod baru, maksud saya kehidupan normal manusia, rakyat jelata ada perubahannya sedikit lah. Ada kelonggaran yang diberikan, kelonggaran SOP yang diberikan kepada penerima dos vaksin yang lengkap 2 dos. So ini salah satu berita gembira jugalah bagi pengusaha kedai, pengusaha restoran, dapat menjemput orang kata apa, pelanggan untuk menjamu selera di dalam restoran atau kedai makan masing-masing mengikut SOP. Tapi ada persoalan lah juga kan. Yang menjadi pelanggan ni 2 dos dah 2 dos sudah pun tentu kan ikut SOP kan. Tapi bagaimana dengan pengusaha makanan, bagaimana dengan pelayan
makanan, adakah mereka telah mempunyai 2 dos vaksin? Itu satu persoalan. Persoalan netizen lah yang terbaca tadi. Okey, tapi tak apalah. Satu-satulah dulu Baiklah, sebelum tu, love, like and share guys. Love, like and share. Saya akan bersiaran hanya setengah jam saja. Saya buat keep it short. Keep it short, simple. Okay. But special. Sebentar ya. Sementara tu, love, like and share dulu. Macam biasa. Baik. Kita tengok keadaan pasaran bursa Malaysia pada hari ini. Love, like and share dulu guys. Love, like and share. Love, like and share. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ini weekly chart. Okay. Weekly chart telah pun membentuk rebound. Tapi belum lengkap secara lengkapnya weekly chart tersebut. So saya buka semula daily chart This is a daily chart tuan-tuan dan puan. Untuk KLCI, okay. Penutup pada hari ini adalah 1501. Satu je mata dia. Dekat dengan 1500. Setelah semalam balik daripada orang kata apa? Cuti percutian sehari Ma'al Hijrah. Semalam menongkok tinggi sampai 1514. Tapi hari ini turun lah. Turun sebanyak 2.47 mata kepada 1501 sahaja. Itu pun sikit lagi. Tinggal satu mata saja untuk 1500 capai kat situ. Baiklah. So resistance tak dapat lagi nak atasi lah. Saya dah beritahu resistance ada banyak. Dan 1500 ni sepatutnya jadi support level. Kalau pecah juga 1500, dia akan cari 1490 dulu. 1490 itu adalah range support level dia. Bahagian resistance, paling tinggi semalam pun pada 1514. Dan resistance yang seterusnya anda akan lihat nanti bahagian 1525, 1530. Begitulah resistance seterusnya tuan-tuan puan. Baiklah. Apa yang bakal berlaku pada KLCI jikalau tuan-tuan dan puan perasan. Waalaikumsalam yang bagi salam, thank you very much. Thank you very much. Waalaikumsalam yang bagi salam. Okey. Apa yang bakal berlaku pada KLCI apabila Perdana Menteri salah satu possibility sebab tidak disangka lagi lah setelah timbalan Perdana Menteri pun ada buat pengumuman yang menyokong Perikatan Nasional ni 31 orang saja. Bermaksudnya yang 31 orang ni tetap tidak mencukupi untuk menyokong Perikatan Nasional. Jadi hilanglah majoriti. So saya nak tanya, kalaulah berlaku salah satunya, pertama kalau dah tak ada majoriti ni, yang pertama Perdana Menteri boleh menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Yang kedua, kalau tidak pun Perdana Menteri sendiri meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi Yang di-Pertuan Agong perlu ambil alih untuk melantik Perdana Menteri interim. Atau kalau tidak interim sekalipun, lantiklah Perdana Menteri Mageran. Kerajaan Mageran lah. Kerajaan Mageran. Siapa yang akan jadi Perdana Menteri kalau Mageran? Takkan yang bagi idea tu kan? Takkanlah kan? Cuba terangkan sikit ni. Pusing.
Kuat kan? Okay. So, apa yang bakal berlaku pada KLCI kalau mana-manalah perkara yang saya sebut tadi berlaku. So, apa yang akan terjadi pada KLCI? Saya nak tanya. Boleh jawabkan tak dekat ruangan komen? Boleh tak you guys tolong jawabkan bagi saya apa yang you guys rasa bakal berlaku? Apa yang bakal berlaku? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Hanafi, Cik Zari, Luis Koh, Mama Hafiz Daniel. B goyang lagi KLCI. Bergoyang lagi lah. Maksudnya bergoyang lagi KLCI. Setuju? Setuju. So, para sokongan kat mana setakat ni? Para sokongan. So, dia akan carilah para sokongan. Yang setakat ini ada 1480 lah. 1480. Di situ adalah para sokongan. Kalau pecah lagi 1480, dia last but not least kita tengok 1450 ni lah. Kita bagi ruang dia sampai 1450. Okay. So ada dua lah. Ada dua tempat bahagian support. 1450, 1480 dan 1450. Yang tengah-tengah ni 1465. Okay. So itulah barisan para sokongan. Okay, barisan para rintangan tu senang aja. Nak tengok banyak tempat lah. Banyak tempat yang kita nampak sebagai rintangan tu banyak tempat. Okay. So, kebarangkalian apabila dia mendak, mendak, dia akan naik balik. Dia akan naik balik. Tapi kita tengoklah macam mana keadaan dia. Right, so standby. For the worst. Apabila penukaran kerajaan ke, penukaran Perdana Menteri sekalipun, pasti akan ada shake out. Shake out. Bergoncang, bergoyang market kita. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita kena bersiap sedia. Baik. Tuan-tuan dan puan, siapa tahu dekat sini, siapa tahu so far dekat sini, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan nak tahu, saya nak beritahu rahsia je lah. Rahsianya apa? Rahsia kalau, salah satu tuan-tuan, yang mana KLC, platform Maybank ni, guys, platform Maybank dah tak boleh guna Internet Explorer. Dah tak boleh guna Internet Explorer. Jadi, saya nak beritahu cara. Kalau dah tak boleh guna Internet Explorer, macam mana nak akses platform Maybank, M Plus dan juga Hong Leong. Ada kan? Baik, kita tengok. Kalau anda ada Microsoft Edge, contoh anda buka Microsoft Edge. Anda buka Microsoft Edge. Ini adalah Microsoft Edge punya browser. Ini adalah Microsoft Edge punya browser. Di sini saya buka tanpa saya buka saja browser, dia dah siap-siap ada berita dan sebagainya. Dia ada berita dan sebagainya. Baiklah. First, kalau kita buka terus kepada Maybank to you dan pergi ke platform Maybank Trade, tak akan menjadi, tuan-tuan dan puan. Tak akan menjadi. Right. So, saya nak ajar tuan-tuan dan puan cara untuk akses platform Maybank menggunakan DH. Siapa nak tahu ni? Tolong komen dulu. Siapa nak tahu? Mungkin YDPA lantik Perdana Menteri Interim. Betul juga. Datuk Prelexus
saya jangka akan turun on panic selling. Ya betul. Terima kasih lah ya Allah. Okey. Siapa nak tahu? Mungkin kat sini ada yang pengguna Maybank, pengguna M+, pengguna pengguna lagi. Tag nama. Terima kasih Hafiz Daniel. Thank you very much. Semoga dikurniakan rezeki melimpah ruah insya-Allah. Okey. Okey, baik. First, bila kita dah buka Microsoft Edge macam ni, tuan-tuan puan, bila dah buka Microsoft Edge macam ni, anda pergi saja mana-mana Maybank to you punya website Pergi dulu website dia. Pergi website tu dulu. Pergi website maybanktoyou.com.my, anda akan dapat macam ni. Kemudian kat bawah ni ada trade online. Nampak tak? Dekat bawah ni ada trade online. Nampak? Trade online. Dekat bawah ni ada trade online. Nampak? Kat sini. Okay, kat sini ada trade online. Nampak? Trade online. Alright, so klik dekat bahagian trade online tersebut. So, anda akan terus pergi kat username and password lah. Tapi, ini masih version Microsoft Edge. Masih version Microsoft Edge. Masih version Microsoft Edge. Jadi tuan-tuan puan, saya nak anda buat dulu setup. Macam mana cara setup dia adalah pergi ke bahagian sini. Menu ni, belah atas kanan ni ada 3 titik ni. Okey, lepas tu turun ke bawah mouse tu, cuba cari reload in Internet Explorer mode. Okey, reload in Internet Explorer mode. Tekan je kat situ. Okey, dengan website yang sedia ada ni, okey, dia akan keluar macam ni lah. This page is open in Internet Explorer. Tekan done saja. Lepas tu barulah anda masukkan anda punya username dengan password. Okay, username dengan password. Dia loading sikit Okay, dah siap. Okay, boleh nampak So, dia akan ada macam ni lah Dia akan ada sepenuhnya macam biasa lah kan. Sepenuhnya macam biasa. Apalah tak keluar. Okay. So, dapatlah setting ataupun apa yang kita simpan ataupun apa yang kita ada pada platform lama dekat Internet Explorer, dia akan bawa ke dalam Microsoft Edge ni. Benda yang sama benda yang sama. Ada satu lagi cara menggunakan multi browser, tuan-tuan. Multi browser. Search lah Google, carilah multi browser tu, nanti boleh akses macam ni. So kalau yang buka Microsoft Edge, ni cara dia anda tengoklah berulang kali semula nanti. Bahagian atas ni boleh padamkan dulu. Nampak kat bahagian pangkah ni. So pangkahkan dulu kat situ. So hilangkan benda tu lah. Hilangkan resah gelisah. Okay. Hilangkan benda tu. Apa pasal tak ada ni? Disconnected pula.
Okey, tak apalah. So, itu cara dia. Kalau anda nak tengok semula, anda ulang balik video ni nanti, anda pergilah cari cara yang saya tunjukkan tadi. Okey? Alright. Baik, ada 3 saham, 4 saham yang saya nak sharekan kepada anda malam ni. Yang pertama, selepas kita tengok KLCI, kita tak tengoklah indeks lain kan. Tapi kita tengok saham-saham yang saya nak spot je. Saham-saham yang saya jumpa tadi atas scanner scanner yang ada lah, insyaAllah. Alright. So dah bersedia ni. Kalau kita nak review 4 saham ni. 4 saham ni kalau dah bersedia, sila komen di ruangan komen di bawah. I am ready coach. Dan first, semalam kita ada saham Senku. Kita tengok dulu Senku apa khabar. Hari ni naik sikit, setengah sen saja. Tapi keadaan candlestick tu yang agak mencabar dan menguji keimanan para trader. Agak mencabar dan menguji keimanan para trader. Namun begitu, kita maintain relax lah. Steady je dulu. Steady. Okey. Kemudian apa lagi? Saya tengok je apa yang ada. Saya tak tahu ni siapa punya template ni. Kita pinjam je lah orang punya. Mungkin template ni dah memang apa kita panggil? Boy. Mana orang nak baca ni banyak-banyak. Mana dia? Okay, yang ini siap-siap ada dah semua. Siap, settle. Resistance, support semua ada. Tinggal baca saja tuan-tuan. Tinggal baca je. Okay. Ni yang saya tekan tadi. Template. Bagaimana? Oscillators swing trade. Zigzag. Kalau ini, oscillators. Dah ada siap-siap lah. Bagus juga Bagus. Tak semak sangat. So, kita gunalah apa yang ada. Okey, ini saham yang pertama yang kita kongsikan kepada anda sebelum ni. Iaitulah saham yang saya berikan ciri-cirinya bottom fishing concept. Bottom fishing concept. So, bottom fishing concept ni salah satunya saham Senku. So far daripada 55 sen naik paling tinggi 61 sen. 61 sen. Pada hari yang sama dia pernah capai terendah 55 sen. Harga yang sama kita bincang 55 sen. Kemudian harga hari ni paling rendah 575, tutup balik 595, naik setengah sen sahaja. So far so good lah. Baik, ada lagi 4 saham yang saya nak sharekan kepada anda. 4 saham. Antaranya saham apa guys? Apa saham yang saya nak sharekan tu? 4 saham tadi. Yang pertama saya nak tengok Notion, tuan-tuan puan. Notion VTech Berhad. Notion VTech Berhad. Ini ada signal-signal dia lah. Yang tertentu yang saya scan. Memperoleh, orang kata apa? Salah satu isyarat watchlist. Isyarat watchlist ada banyak. Konsep apa kan nak digunakan kan? Konsep apa? Tapi isyarat berpotensi lah. Watchlist yang berpotensi. So, saya namakan dia isyarat watchlist yang berpotensi. Kan senang. Love, like and share sikit. Love, like and share. Thank you very much. Alright. Okay, so harga dia setakat ni hari ni naik setengah sen kepada harga 61 sen. Kepada 61 sen. Dan support yang kita dapat lihat adalah 52.5. 52.5. So, ini adalah graf dia. Graf yang anda perhatikan dekat monitor sekarang ni. Inilah graf dia. Mungkin ni terlebih kuat sangat.
terlebih besar sampai menyempitkan carta harga tu sendiri. Kan? So rendahkanlah sikit. Okay, settle. Okay, baru cantik kan? Mantap. Okay, so ini pergerakan harga, tindakan harga yang dalam trendnya masih lagi menurun lah. Yang bagi saya trend masih lagi menurun. Tapi adakah dah sampai masa untuk dia menukar arah trend? Dia pun dalam teknologi kan, saham ni kan. Okay. Saya bagi tahu tadi, inilah watchlist berpotensi. Watchlist berpotensi, tolong buat kajian dulu. So saya berikan support level tadi 52.5 dan yang terdekat 57.5. Okey, catatkan insya-Allah. Okey, itu Notion. Yang kedua ni Samcam. Syariah ke tidak? Tak dapat tengok lah. Syariah ke tidak. Kalau ada sesiapa yang boleh bantu saya, leceh lah. Saya buka sendiri lah. Buka sendiri Samcam. Takut dia tak syariah je. Ni cerita tak syariah. Sudah. Tak syariah. Betul lah tu. Tak syariah. Memang tak syariah. Okay. Samcam tak syariah. Minta maaf. So saya skip Samcam. Saya pergi saham lain. Maybach. Yang seterusnya. Ada semua kat tajuk saya ni guys. Maybach. Okay. Hari ni malam Jumaat ramai yang dah tidur awal malam Jumaat guys. Uish. Okay. Lanjut. Okay. So first anda lihat kepada saham Maybach ni dulu. Anda lihat Maybach trend pertama apa dia? Trend apa yang anda nampak? Komen. Okay, support dia 65 sen. Uptrend. Support 65 sen. Bahagian target 75 lah. Sekarang harga 69. Boleh tak dia pergi lebih daripada 75? 81 lah. Last sekali 81. Okay, boleh dapat. Catatkan. So, support 65. Saya dekat sekali. Support 65. Okay. Support 65. Okay. Pecah 65 tu, cabut lah. Cabut. Untuk yang trend daripada sini, untuk yang trend daripada sini sampai sini, downtrend. Tapi yang ini sampai sini, trendnya menaik. Kalau ambil sini, sampai sini, memang uptrend. Memang uptrend lah. Memang uptrend. Cuba carilah. Cari. Cari kat mana entry paling optimum, yang paling best untuk dibuat. Maybach ada cerita jerung hari ni. Tak apa. Siapa tauke gula tu, siapa nama dia? Tauke gula. Siapa kenal tauke gula? The King of Sugar. Raja Gula Malaysia. Sebelum syarikat itu dibelilah oleh FGB. Siapakah The King of Sugar? The King of Sugar Malaysia. Triangle pattern dia. Betul. Ada juga tu triangle pattern tu. Cari kat mana triangle patternnya. Saya carikan. Sekejap.
Okay Ni bila punya? April. Tak ada yang lebih cepat ke? Okay, yang ni ada berita lah sikit. Masa tu bulan April lagi. Lambat lagi. Lambat lagi. So, kita tengok lah. You guys nampak ke? Tak nampak? Macam mana? Boy. Tak boleh kecilkan ke? Awatnya ni. Besar sangat. Panjang ni. Tu dia. Nampak tak? Robert Kwok adalah the largest shareholder untuk Maybach. Okay, so far Robert Kwok memegang saham Maybach. Okay, memegang saham Maybach sebanyak 48% lah 48%. Siapa tu Robert Kwok? Siapa Robert Kwok kan? Takkan tak kenal Robert Kwok pun. Tak okey gula. Robert Kwok ni. Okay, ni Robert Kwok guys. Okay, so cari apa yang ada pada cerita, di sebalik cerita Robert Kwok and Maybach. Boleh? Boleh? So far so good? Alright. So trend masih lagi uptrending untuk Maybach. Maybach ni bahagian apa? Transportation lah. Logistik. Perkapalan. Perkapalan logistik Maybach. Right, so dia orang bawa dry food. Dry apa? Dry apa nama dia? Barang-barang ni. Yang dry lah, yang kering-kering. Baik, seterusnya. Yang seterusnya adalah yang terakhir kot. Okay, dah ready belum? Yang terakhir, saham yang terakhir. Saham yang terakhir untuk diperhatikan saham apa yang bakal kencang kot kan? Iaitulah saham Muhibah. Okay, saham Muhibah. Kenapa kita kena tengok saham Muhibah ni? Bukankah saham ni downtrend? Betul tak? Dah lah saham ni dalam construction. Dah lah construction lemau. Betul? Dah lah construction lemau. Lagi mau cari pasal dengan saham ni. Okay. Buka besar sikit. Lah. Okay. Ni saya nak beritahu pasal apa kita kena cari ataupun sentuh tentang saham Maybach. Bukan, saham Muhibah. Okay. Muhibah memang terkesan dengan pandemik sekarang ni lah kan. Pandemik, construction memang out. Tapi cuba tengok kalau tanpa pandemik. Memang cantik. Memang harga mahal. Daripada RM1. Mana nak dapat harga RM1 ni? Tak layak dia. Bukan layak dia dekat bahagian RM1 ni. Okay. Muhibah. Saya kategorikan saham construction seperti ini. Construction seperti Muhibah ni saham yang berkualiti bagi saya dulu. Tapi disebabkan oleh pandemik, kesian. Keadaan terpaksa lah. Orang kata apa? Terpaksa menjadi saham yang dah tak berkualiti dah. Dah tak berkualiti. Okay, so dekat mana yang sepatutnya saya perlu tengok saham ni sebab apa? Menurut kajian, menurut apa yang kita perhatikan pada saham Muhibah ini,
Potensinya macam makin menurun. Downtrending. Betul? Downtrending. Okay. So, dia kat mana yang rebound tu sebenarnya? Dia kat mana yang dia rebound? Sekarang ni dia ngam-ngam dekat harga 87 tu, dekat 88, 87. Dia sideway lah. Dia sideway. Okay. So, bahagian sideway ni dia senang ni kalau nak orang kata apa? Bahagian atas dan bahagian bawah ni untuk anda jadikan dia sebagai panduan buy and sell. Senang sangat ke nak buat benda macam tu? Kena tahu nadi lah, nadi saham, sifat saham tersebut, Okay. Di sini tempat menjual, mengambil profit. Betul? Di sini tempat membadai, membawang, menyauk lah. Okay. So, kat mana beli, kat mana jual tu, anda tahu kat mana zone dia, senang nak cari. Apa pun, saya serahkan kepada anda untuk membuat keputusan. Saya tidak mahu membuat bias apa-apa yang boleh menyebabkan anda terbelilah, terjual dan sebagainya dekat luar ni. Kecuali lagi kalau anda dalam Kiasu Supreme Premier kita, kan, kita ada buat live trade setiap hari. Setiap hari, Isnin sampai Jumaat kita buat daripada 3.30 sampai 4.30. Okay. So, dulu saya buat daily morning market update. Saya buat pagi. Hampir 3 bulan. So, masuk bulan Ogos ni, saya dah mulakan buat petang lah. InsyaAllah, pukul 3.30 petang. So, kepada anda yang alumni saya, yang pernah join KSTA sebelum ni, anda alumni Supreme ke, KSTA Diamond dan sebagainya, saya berikan anda trial untuk 2 minggu, tuan-tuan puan. Trial untuk 2 minggu. Anda yang nak join Supreme Premier, saya berikan peluang lah kalau anda nak join Supreme Premier, sebab kita buat live trade setiap hari Isnin sampai Jumaat 3.30 petang sampai 4.30, insyaAllah. Tuan-tuan puan, saham-saham yang kita ada, insyaAllah kita monitor rapat. Sebab tu kita tak terlepas peluang untuk execute the trading plan. Alright, so saya yakin setiap hari kalau anda bersama saya dalam live trade, market review dan juga technical review, ada 3 benda tu: technical review, live trade dan juga market update. Sekali jalan. InsyaAllah skill perdagangan anda akan semakin tajam. InsyaAllah. Itu yang saya nampak lah, apa yang telah berlaku dan terbukti pada alumni seperti Encik Zahari, Encik Razif, Encik Kamarul Afzuan, Encik Farid ke, boleh perhatikan mereka. InsyaAllah. Alright. Itu saja untuk malam ni, guys. Tadi saham-saham yang saya dah reviewkan tadi, terutamanya saham apa tadi? Ada saham Notion, Maybach, Muhibah dan First tadi, Senko lah. Senko. Saham-saham yang lain pun dah naik. Tafi dah naik, SNC dah naik, sangat-sangat tinggi harga dia. So berhati-hati di dalam pergolakan politik negara ni. Saya bajet minggu hadapan kita bakal melihat perubahan politik sekali lagi. Apakah orang kata apa yang akan dihidangkan oleh ahli-ahli kerajaan ni, oleh kerajaan kita. Kita perlu pilih kerajaan yang berkualiti lah, yang boleh menangani masalah isu COVID-19 ini segera, bantu rakyat yang sedang sengsara, dan memantapkan semula ekonomi Malaysia ni. So, tanpa kerajaan yang bagus, stabil, berkualiti, pemimpin yang berkredibiliti tinggi, yang berkualiti, so negara kita akan semakin merosot lah paras ekonominya. So nak kena fokuskan untuk tangani isu COVID-19 ni. Kepada Perdana Menteri baru, kita tak tahu siapalah. Tapi saya jangka macam Sabtu Ahad ni dia orang buat lah onar ni kan. Sabtu Ahad ni kita tak tahu apa. Jadi esok ada sometimes ada yang customer dah cuba nak
remove dia orang punya saham-saham ni. Okay, ada customer yang apa orang kata apa, membuat tindakan stay aside dulu stay aside daripada market, daripada pasaran, melihat kepada keadaan politik yang tak stabil ni. Jadi dia berhati-hatilah di dalam perdagangan saham dekat Bursa Malaysia ni. Dia tunggu keadaan stabil, politik yang stabil, kerajaan yang stabil dulu, baru dia masuk semula. Okey. Okey, itu saja untuk malam ni. Okey ke okey ni? Best ke best ni? Banyak saham yang menurun hari ni. Jadi saya berhati-hatilah berikan saham yang untuk direviewkan kepada anda. Alright, so far so good. Dapat sesuatu, dapat something. Sabtu ni jangan lupa untuk join kita untuk kuasai candlestick. Ada buku nota saham yang kami akan sharekan kepada anda. Buku nota saham dan juga nota kuasai candlestick. Ada dua benda lah. Ada dua benda yang kami akan sharekan kepada anda kalau anda join kami punya kuasai candlestick pada hari Sabtu ini. Pada hari Sabtu ini insya-Allah, kalau anda bersama kami, insya-Allah anda akan dihidangkan 5 macam 5 macam reversal pattern untuk bullish dan 5 macam bearish, dan ada 1 atau 2 bonus reversal pattern candlestick. Setiap pattern ataupun setiap pattern tersebut kami akan sertakan dengan trading plan dan juga case study. Okey, dan selepas menyertai online coaching ini, kami akan berikan anda 7 hari support group sebagai tips saham-saham yang ada pattern-pattern bullish candlestick pada selama 7 hari bekerja tu. InsyaAllah. Dan itulah dia 14 Ogos 14 Ogos 2021, iaitulah pada hari Sabtu ni. Okey. So tiket masih lagi RM69 sahaja tuan-tuan. RM69 sahaja. Okey. Tiket masih RM69 saja. So rugilah kalau anda tak join, insya-Allah lah. Kalau anda join, insya-Allah semuanya untuk anda jugalah kan. Setingkat lebih tinggi lagi insya-Allah. Okey. Itu saja untuk malam ni. Thank you very much. Saya doakan setiap pelaburan saham motor syariah tuan-tuan dan puan memperoleh pulangan yang lumayan. Segala salah silap saya mohon maaf. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kita jumpa lagi insya-Allah esok malam, Jumaat malam. Okay. So malam ni malam Jumaat. Good luck. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #trade secara tenang. Assalamualaikum. Selamat malam.